Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah karena sekali lagi kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu pada hari ini untuk kita membicarakan tajuk yang diberikan, iaitu cabaran hadis palsu. Baik, macam biasa juga, siapa yang mempunyai sebarang persoalan boleh terus SMS kepada saya pada talian yang sudah dimaklumi dan diketahui. Jadi insyaAllah nanti saya akan respon. Bila kita sebut tentang hadis palsu, tuan-tuan, memang akhir-akhir ini, termasuk apabila kita masuk dalam bulan Rajab ni, bulan yang memang kita disunatkan untuk berpuasa. Sebab bulan Rajab ni termasuk dalam bulan haram. Sunat puasa masuk bulan-bulan Sya'ban, dekat dengan Ramadan nanti, dan Sya'ban juga sunat berpuasa, yang mana Nabi SAW ketika mana riwayat daripada Aisyah menyatakan, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa cukup banyak melainkan dalam bulan Sya'ban. Dan juga hadis daripada Usamah bin Zaid yang menyatakan, ya Rasulullah, lam araka tasum min asy-syuhur kama tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak pernah tengok engkau berpuasa pada bulan-bulan lain macam kau berpuasa pada bulan Sya'ban. Mana banyak Nabi ambil perhatian sungguh. Lalu kata Nabi, dzaka syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini bulan yang orang lalai daripadanya, terletak tengah-tengah antara Rajab dan juga Ramadan. Rajab orang ingat sebab bulan haram, Ramadan bulan puasa. Maka kata bulan Sya'ban itu orang yang lupa, tak ingat. Maka di situ Nabi SAW menyatakan bagaimana itulah orang selalu lalai daripadanya. Wa dzaka syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban juga bulan yang amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban, wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, dan aku suka bila mana amal aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jadi tuan-tuan, bulan Rajab sunat puasa, bulan Sya'ban sunat puasa, alhamdulillah. Tetapi masalahnya ialah apabila bulan-bulan ini juga dicemari dengan hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Hadis-hadis palsu yang disebarkan terutama sekarang dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp orang sebar macam-macam sampai berasak dalam keadaan banyak sangat ni. Dan orang kita pula pantang dapat satu maklumat, melainkan dia akan forward. Dia tak menilai langsung sama ada benda ni betul ke tak betul. Sedangkan tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Ta'ala bagi satu kaedah kepada kita, boleh kita sebut sebagai kaedah fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu ni makna apa? Supaya kita cek terlebih dahulu, sampai berita, sampai maklumat, sampai informasi kepada kita. Fatabayyanu, kita kena cek dulu, tengok dulu betul ke tak betul. Jangan pakai terima dan forward ke orang. Antara yang masyhur tuan-tuan, pada bulan Rajab ni dah, sebelum Rajab dah keluar dah, sesiapa yang berpuasa satu hari dalam bulan Rajab, dia mendapat pahala 1 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, maka ditutup 7 pintu neraka. Siapa yang puasa 8 hari, dibuka 8 pintu syurga. Siapa puasa 10 hari, maka akan dikabulkan apa juga permintaan dia. Siapa yang memberitahu maklumat ini kepada orang lain, dia akan mendapat pahala 80 tahun ibadat. Oh, syok. Tak payah puasa lah, 80 tahun ibadat just bagi tahu ke orang. Dia tengok tu sampai kat WhatsApp, dia pun 80 tahun, hantar seorang 80 tahun, hantar 10 orang 800 tahun. Dia forward tak kira tu lah, semangat. Kan kalau satu grup ada 100 orang, grup WhatsApp, dah banyak mana ada kata 100 ke 80 dah 8,000 tahun dah. Sedangkan ini kalau sebut tentang pahala ni benda ghaib, fadilat benda ghaib. Jadi benda-benda seumpama ini kita nak create sendiri tak boleh.
Boleh kita klik sendiri, buat ni dapat pahala sekian-sekian, minyak ni. Tak boleh. Melainkan sekiranya ada dalil daripada Quran maupun hadis Nabi SAW. Sebab benda tu benda kita tak tahu. Benda yang melibatkan benda yang tak nampak. Maka dengan sebab itu, kalaulah disebut pahala sekian-sekian, kena ada dalilnya. Tetapi malangnya disebut tanpa dalil ataupun tanpa rujukan ataupun disandarkan pada Nabi sedangkan Nabi tidak mengatakannya. Ini satu benda yang sangat-sangat besar implikasinya. Sangat besar tuan-tuan. Sebab hadis palsu ni makna apa? Hadis rekaan tu senang cerita. Hadis buatan. Hadis orang reka. Sebab apa orang reka? Macam-macam. Sebab macam-macam sebab. Antaranya kadang-kadang orang dia niat baik. Dia niat baik. Jadi tengok orang ipa-sepa, orang jarang main masjid contohnya. Kalau setakat jom main masjid pahala banyak, orang tak main. Lah kali dia pun sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak sandar kat Nabi ni nampak kukuh kuat kan. Rasulullah bersabda, satu langkah ke masjid dapat pahala 100,000 mati syahid. Dengar yang tu, satu langkah 100,000, dua langkah banyak mana? 3 langkah. Dia buat hadis tu dengan tujuan baik, nak ajak orang main masjid, tetapi sebenarnya dia telah melakukan satu pendustaan terhadap Nabi SAW. Tak boleh walaupun tujuan baik. Al-ghayah la tubarril wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Apatah lagi Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis mutawatir lafzi, kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang sengaja mendustakan kepadaku, maka tersedialah baginya satu tempat dalam api neraka. Tuan-tuan, maka dengan sebab itu warning daripada Nabi SAW supaya jangan mendustakan kepada Nabi. Dusta pada Nabi ni maknanya mereka cipta hadis dan menyebarluaskan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang ada juga orang buat hadis ni sebab apa? Sebab kepentingan tertentu. Pernah satu riwayat menyatakan seorang ni dia jual terung Bazinjan dalam bahasa Arab, Bazinjan. Jual terung tak apa laku. Lalu nak buat macam mana bagi laku? Dia pun sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-bazinjan lima ukila lahu. Terung ni kalau siapa makan dia niat dia dapat apa yang diniatkan. Nak apa? Makan terung ni. Bila disebut Nabi bersabda sedemikian, dia jual terung tu, dia orang meneru ramai mai beli terung dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, sedangkan itu adalah hadis palsu, hadis rekaan yang tidak ada kena-mengena. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, hari ini kita tengok kadang-kadang banyak hadis-hadis palsu ini yang menular di dalam masyarakat kita, terutama bila mana adanya teknologi WhatsApp, teknologi message yang pada hari ini orang gunakan. Saya nampak orang guna dengan cara salah itu lebih banyak daripada orang guna dengan cara yang baik. Dan orang kita pula dia terpegun dengan fadilat-fadilat yang banyak. Dia tak menilai lah benda tu betul tak betul. Kalau sebut pula contoh bulan Rejab ni, dia ada apa? Ada sungai dalam syurga nama dia Sungai Rejab. Masuk siapa puasa ni dapat Sungai Rejab. Kan? Jadi tuan-tuan, itu nak kena dicari sumbernya, mana sumbernya. Ada orang kata pula kalau betul ustaz, payah sangat tak betul ni, tak betul hadis palsu apa semua, tak payah puasa lah bulan Rejab. Kita kena beza begini, bukan terkait puasa boleh diteruskan, tak ada masalah. Kita begini, bila mari ada yang jernih, ada yang keruh, kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Bukan kita tolak dua-dua, jernih pun tolak, keruh pun tolak, ataupun terima dua-dua, keruh pun terima, jernih pun terima. Hal tu kita tak mahu. Kan? Puasa pun diterima, hadis palsu pun diterima. Tak boleh dia begitu. Ditolak dua-dua. Puasa pun ditolak, hadis pun ditolak. Tak mahu juga. Kita nak ambil tengah-tengah. Apa? Jernih kita ambil, keruh kita tolak. Maknanya ibadat kita ambil. Sebab apa? Ibadat dia tak masalah, bahkan digalakkan. Digalakkan kita nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh buat, no problem. Nak puasa, memperbanyakkan puasa, silakan. Tapi yang keruh, hadis-hadis palsu, tolaklah. Kan kalau hadis dhaif tu boleh gagah lagi. Kan? Tapi kalau hadis palsu ni, hadis rekaan, ini lebih berbahaya sebab dia rekaan. Tetapi kalau hadis dhaif ini ada perbincangan ulama terhadap perkara tersebut. Kadang-kadang timbul isu juga. Macam baru ni, bila masuk Rejab, ada juga orang hantar WhatsApp macam-macam. Bawa satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni masyhur tak?
Betul? Apa makna dia? Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Lalu sampailah WhatsApp ustaz, dia kata ini adalah hadis yang dhaif. Jadi boleh tak kita doa macam ni sedangkan hadisnya dhaif, hadisnya mungkar dan berbagai lagi. Benar yang dimasukkan dalam WhatsApp, tuan-tuan, begini. Memang hadis ini hadis yang dhaif. Tetapi kita kena faham pula dalam konteks doa, boleh tak kita berdoa? Hadis dhaif boleh tak berdoa? Ambil daripada wording tu, daripada hadis dhaif itu doa. Tuan-tuan, saya nak beritahu, doa ni dia ada dua, maksud dan tidak maksud. Hatta kalau bukan daripada hadis pun kita boleh berdoa. Contohnya begini, tuan-tuan petang nanti nak balik, tengok kot tingkap, tengok ish, jam jalan ni, aku malam ni ada hal pula, ada kerja penting ni nak sampai awal. Tiba-tiba kita angkat tangan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku boleh sampai cepat, jam tu boleh aku dipermudahkan, boleh mengatasi ataupun boleh menyelit ke apa-apa, boleh tak terperangkap dalam jam. Tuan-tuan, boleh tak kita doa macam tu? Boleh tak? Hak kita doa tu ambil daripada hadis mana? Tak ada. Daripada kita sendiri. Kita sendiri tu tak ada kena mana dengan hadis. Kan? Tapi boleh tak berdoa? Boleh. Itu dia panggil doa yang tidak maksud, yang tidak ambil daripada Quran, tak ambil daripada hadis. Tapi kita doa benda baik, nak selamat. Jadi doa macam ni diterima. Maka dengan sebab itu, apatah lagi doa yang diambil daripada hadis dhaif pun tidak ada masalah, asalkan dia satu doa. Cuma jangan menyandarkan kepada Nabi SAW, sebab kita tak pasti. Tapi bab doa, betul saya kata, nak tolak ni jangan tolak semua, nak terima jangan terima semua. Kita menganalisis dan kita ambil yang boleh ambil, kita tolak yang boleh tolak. Jadilah arti kata doa ni boleh doa, nak doa tak ada masalah. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami bulan Rajab. Tak boleh kami minta berkat, kan? Tak boleh minta berkat, tak boleh minta apa? Jadi boleh minta berkat. Bulan Rajab, ya. Bulan Sya'ban, ya. Bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan memanglah. Balighna Ramadan ni, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Supaya apa? Dalam bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan, kita dapat nikmat dalam bulan tersebut. Jadi di sini tuan-tuan, pemahaman cukup penting, ilmu cukup penting untuk mengatasi masalah yang berlaku pada hari ini. Zaman teknologi pada hari ini, kadang-kadang mungkin juga musuh-musuh Islam juga mereka cerita tuan-tuan, masyhur, banyak cerita masyhur, tapi belum tentu cerita itu betul. Kan? Belum tentu cerita itu betul. Tuan-tuan boleh rujuk sebagai contoh satu cerita. Tuan-tuan rujuk dalam fatwa apa ada yang dikeluarkan oleh Jakib. Cerita, saya nak cerita ke tuan-tuan. Biasa pada zaman Maulid cerita ni masyhur. Cerita apa? Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lepas kewafatan Nabi SAW, dia bertanya anak dia sendiri, Aisyah, yang juga merupakan isteri Nabi SAW, Aisyah. Abu Bakar tanya, apa lagi sunnah Nabi yang ayah tak buat lagi? Sebab apa? Ayah nak menghidupkan sunnah Nabi. Bagi tahu Aisyah pun bagi tahu lah, Sayyidina Abu Bakar ada. Nabi dulu pernah pergi ke pasar Madinah. Di pasar Madinah tu ada seorang pengemis buta Yahudi, pengemis buta pula, miskin lagi lah. Nabi ni bila pergi ke pasar, Nabi akan selalu bagi makan Yahudi ni. Nabi bagi makan Yahudi ni. Oleh itu Abu Bakar bila dengar macam tu, dia pun pergi cari di pasar, cari jumpa Yahudi buta pengemis tu. Dan dia ni walaupun Nabi bagi makan dia kutuk Nabi rapat, tuan-tuan. Memang kutuk Nabi, dia hina Nabi, kan, macam-macam lah dia Yahudi. Sayyidina Abu Bakar pun satu hari dia pun pergi ambil makanan dia, suap Yahudi ni. So Yahudi ni tanya dia, siapa kamu? Who are you? Kita cakap orang putih lah, kan? Ni kita translate semua ni. Hang siapa ni? Sayyidina Abu Bakar kata, orang yang suap kamu sana tu lah. Orang yang biasa suap kamu makanan. Dia kata, dah, no. Dah. Orang yang suap makanan aku selama ini lain. Ketika dia suap tu aku rasa kelembutannya. Dan makanan yang nak suap tu dia pastikan lembut dulu. Aku telan tu rasa lega, rasa macam mudah dia telan. Hang ni suap macam tu je, ada beza dia. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata, betul. Sebenarnya bukan aku sebelum ini.
Yang suap kamu sebenarnya ialah Muhammad Rasulullah. Yang kamu kutuk dia, yang kamu hina dia. Menangis Sayyidina Abu Bakar teringat. Tapi walaupun kamu kutuk dia, kamu hina dia, itulah Muhammad Rasulullah yang suap kamu. Aku ni suap kamu ni sebab apa? Sebab nak hidupkan sunnah dia. Kalau tidak aku pun tak kelapak nak solat. Oh tu bahasa kasar tu kan. Kan nak pergi faham cerita. Aku pun tak kelapak nak solat ni pasal nak hidupkan sunnah Nabi je ni. Lalu Yahudi itu bertanya, betulkah Muhammad yang suap aku sedangkan aku kutuk dia? Betul. Akhirnya Yahudi itu menyesal. Kerana apa? Rupa-rupanya orang yang dihina, orang yang dikutuk, orang yang marah, orang yang dicaci, orang itulah Rasulullah yang suap dia makan. Maka tak kala itu dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar cerita ni? Pernah tak? Pernah kan? Cerita ni cerita yang palsu. Walaupun dia masyhur. Masyhur cerita ni, tetap dia lucu. Ya? Masyhur tetapi dia palsu. Lepas tu para ulama bincang, bila buat analisis balik cerita ni, betul ya tak ni? Tapi bila tengok-tengok balik macam ada satu masalah kat cerita ni. Masalah kat mana? Masalah mana tak? Kita nampak ada sikit kecacatan cerita ni kat mana? Nampak tak? Nampak tak? Cuba bergerakkan pemikiran anda. Ya? Ada masalah kat cerita tadi ni. Nampak macam soalan macam tak pernah siapa yang nampak gitu. Nampak tak? Tak nampak? Celek mata kali no ni. Nampak tak? Tuan-tuan, kalau kita buat analisis lagi, kita nampak bahawa kecacatan ni adalah satu tomahan pada Sayyidina Abu Bakar. Tomahan apa? Sayyidina Abu Bakar menipu. Bila mana Yahudi itu tanya, kamu ni siapa? Orang yang suap kaum muslim ini. Nampak tak menipu? Nampak tak menipu? Adakah layak Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat Nabi SAW, didik langsung oleh Nabi SAW, yang bersama Nabi ketika hijrah, idhuma fil ghar, bersama-sama Nabi dalam gua Thur, bersama-sama itu, tiba-tiba dalam kisah dia menipu, kan? Mengamalkan sifat-sifat orang munafik yang menipu. Ini satu tohmahan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dalam bulan Rajab ni lah, ketika mana kita bincang Sayyidina Abu Bakar ni, beliau lah yang membenarkan Nabi SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang akhirnya beliau digelar sebagai As-Siddiq. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang penipu. Menasabah ke Menasrawak? Ya? Tak Menasabah tak. Jadi cerita itu kita tengok, macam mana cerita macam tu tu? Kena analisis balik. Adakah cerita ni benar atau tak benar? Rupa-rupanya bahawa cerita itu tidak betul. Walaupun nampak macam ada lah yang kemah, nampak bagus lah, akhirnya Yahudi itu masuk Islam lah. Tetapi secara tak langsung ada juga tohmahan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar boleh menipu, kita boleh lagi menipu kalau betul. Sedangkan cerita itu dia punya ada masalah, ada problem. Sebab tu tuan-tuan, bukan semua benda yang masyhur itu betul. Sebab tu konsep fatabayanu itu satu konsep yang kita kena pegang. Sampai saja berita kepada kita, kena cek dulu. Seseorang kata hadis Nabi, kita terima terus. Dah tengok betul ke hadis? Orang hari ni macam-macam, semua dengar hadis belakang. Ya? Semua dibisbah kat Nabi, nak bagi dapat kukuh, nak bagi dapat kuat. Tetapi kita kena tengok betul ke hadis Nabi. Kalau betul kita terima. Oh tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang reti kalau kamu tak tahu. Mana di situ datangnya kewajipan kepada kita untuk kita menuntut ilmu di situ. Kalau ikut benar masyhur macam saya sebut tuan baru ni, masyhur. Yang masyhur Zulaikha kahwin dengan Nabi Yusuf. Itu yang masyhur. Sebab tu mana-mana kenuri ada doa, betul tak? Tu imam akan doa, ya Allah. Jangan doa dia. Ada siapa tu imam ni? Ada baca doa hari kenuri dah. Ya Allah, kau satukanlah kedua pengantin ini, kedua mempelai ini, seumpama kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Confirm macam yakin, seumpama kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, ambil mana yang kata Yusuf dan Zulaikha itu berkahwin? Ada tak dalam Quran? Ada tak? Dalam surah Yusuf yang kita baca, ada tak? Tak ada. Surah Yusuf Allah Ta'ala cerita yang kata Zulaikha itu Imra'atul Aziz,
Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, yang merupakan Perdana Menteri lah atau bendahara raja lah, lebih kurang macam tu. Itu ada tak hadis yang bincang tentang apa Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Ada tak? Tak ada. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. So dapat mana riwayat ni? Rupanya dapat riwayat daripada Israiliyah, cerita-cerita Yahudi. So cerita Yahudi ni boleh terima tak terima? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sebab tu Al-Hafiz Ibn Kathir menyatakan bahawa betulkah Yusuf dan Zulaikha berkahwin? Dia kata kita tawakuf. Tawakuf ni makna kita tak tahu. Lah Quran tak ada, hadis tak ada. Tapi cerita tu ada. Ambil dari sumber syariat. Mungkin betul, mungkin tak betul. Kita tak tahu. Mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi benda itu tak pasti. Bila tak pasti, pasal apa kita masuk dalam doa? Doa ni benda yang pasti kan. Ni tak pasti. Jadi sebab itu kita kata bila kita analisis macam tu, tak apa, kita buang yang tu, ambil yang lebih sure, yang lebih pasti. Jadi di situ penganalisan itu, analisis itu, fatabayanu itu, nak check itu merupakan perkara yang sangat penting supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang boleh mengakibatkan kita menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar. Mungkin kesilapan-kesilapan kau tak sengaja tu tak apalah, tapi kita kena berwaspada lah supaya tak sengaja itu tak dilakukan selalu walaupun tak sengaja. Sebab ia melibatkan kalau kita kata integriti lah gitu kan, amanah dan sebagainya yang perlu ada. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak kena menapis apa juga yang sampai kepada kita. Macam juga kalau kita hari ini orang nak bincang tentang zikir menari kan, hari ini kan ada pro and kontra lah. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang mengharuskan. Tapi kita ni macam mana? Ada tarjih macam-macam lah. Kalau mufti wilayah dia mentarjihkan, dia lebih memihak kepada yang mengharamkan. Ada artikel kita boleh tengok kan, artikel yang dia buat, dia bagi cantik ulasan dia. Siapa ulama yang mengharamkan, dalil sekian-sekian. Siapa ulama mengharuskan, dalil sekian-sekian. Pergi kepada kesimpulan dalam konteks hari ini, dia kata dia lebih mirip kepada mengharapkan. Kerana apa? Kerana ianya jauh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu. Kita boleh tengok apa yang diulas oleh mufti wilayah persekutuan baru-baru ni. Cuma kita nak lihat dalam pandangan saya beginilah. Kau sekat goyang tu no problem. Ni menari beza. Ni menari dengan breakdown semua orang sekali. Ya. Kalau goyang badan tu macam kita tengok orang zikir dulu-dulu kecil-kecil tengok dah kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bila sebab Allah dia goyang, dia datang spontan. Itu tak apa, goyang badan, gerakkan itu benda natural kan. Takkan orang nak tegak la ilaha illallah, dia tak gerak, takut bergerak, takut berdosa, ada kena mengenal kan. Apatah lagi ketika dia zikir itu feeling dia datang kan. Itu tak boleh. Tapi start boom lompat menari breakdown baru nak sebut Allah. Jadi pelik lah. Sebab tu saya persoalan saya beginilah. Zikir ikut rentak ke ataupun goyang ke? Goyang ikut zikir. Mana satu? Siapa ikut siapa? Siapa ikut siapa? Kalau kita berzikir, tengah zikir tiba-tiba dia dengan sendirinya kita goyang. Biasanya goyang dia tak terus, dia tak ada beredan kan. Dia goyang juga goyang. Itu maknanya apa, zikir yang mula gerakan itu secara spontan dia datang kerana khusyuknya, dia punya feel-nya kan. Itu okeylah. Okey. Tetapi kalaulah dia gerak dulu, dia mula dengan gerak, zikir itu menurut gerak. Jadi fokus dia pada gerak, bukan fokus dia pada zikir. Macam almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia mengulas tentang zikir dan irama. Dia kata zikir yang difokuskan kan, irama yang difokuskan. Kalau difokuskan pada zikir, insya-Allah dapat pahala. Tetapi yang difokuskan pada irama saja, zikir hanya ikut irama, maka dia dapat irama je lah. Dia tak dapat zikir tersebut. Ya. Macam ni juga saya nak sebut, bagi contoh lebih mudah inilah. Nak bagi faham lagi begini. Biasa kalau kita tengok tu Imam Mekah kalau baca Quran, dia menghayati sebab dia faham. Sampai menangis. Dia baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betul menangis. Hatta zurtumul maqabir.
Dia sulang 2-3 kali menangis. Sebab apa? Ketika baca tu dia feeling datang, dia keluar suara menangis, tak esak-esak. Batal tak semayang ni? Batal tak? Tidak. Sebab apa? Benda tu datang spontan kerana dia membaca dengan penuh khusyuk. Tapi kita hadap belakang ni, tengok awak duduk nangis belakang ni. Orang sebelah kita menangis juga, kita pun menangis juga. Nak challenge, kita batal solat kita. Sebab tak kena-kena hang menangis apa ni, hang bukan menghayati pun ayat Quran tersebut. Jadi apa ikut apa ni kan? Kalau menangis tu datang kerana terkesan ayat Quran, itu tak apa. Walaupun bunyi suara, keluar suara solat tak apa. Tetapi kita keluar suara, nangis dulu, tak boleh baca Quran kan? Ini nampak disengajakan dalam keadaan boleh membatalkan solat. Dia nak faham analogi tersebut, nak ceritanya awal kita zikir pada Allah Ta'ala dalam keadaan apa pun tak apa sebenarnya, tetapi biarlah kita benar-benar zikir dalam keadaan tidak menimbulkan satu fitnah dan sebagainya. Tambah-tambah keadaan, sebab tu kita kata zikir alhamdulillah satu benda yang sangat baik, tetapi dia kena base kepada syariat. Sebab tu dia halaqah-halaqah zikir ni dia bergantung kepada guru dia, siapa yang bawa halaqah zikir tersebut. Sebab kalaulah dia tak kena, dia tak base kepada syariat, cukup masalah. Kena base kepada syariat. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia buat dengan cara yang bercanggah dengan syariat, bercampur lelaki-lelaki dan perempuan semua sekali. Kadang orang lelaki duduk belakang perempuan, orang perempuan duduk tonggek, lompat, memang dia khusyuk zikir lah. Khusyuk zikir kan suruh tengok orang. Jadi itu fitnah. Maka jangan ada yang seumpama itu kan? Ada orang sebut saya macam-macam. Ada satu dia kata, ustaz zikir dalam kelambu. Boleh tak ustaz ni? Kami nak pergi satu zikir ni, zikir dalam kelambu. Saya kata, aku zikir dalam kelambu nak elak daripada nyamuk Aedes tak apalah. Kok musim apa denggi kan, dia nak selamat badan, tak, itu tak apa. Tapi kalau zikir dalam kelambu campur lelaki dan perempuan, tu kelambu cerita lain tu. Itu adalah sesat. Sebab tu kita kena bezakan antara tariqat tasawuf yang benar. Sebab tasawuf bukan tak benar, itu benar. Tariqat tu benar, tapi yang tak benar tu adalah sesat. Adalah sesat ni, dia dakwa, dia klaim dia tasawuf, dia dakwa, dia klaim dia tariqat, tetapi rupa-rupanya adalah